Okey. So dia berkaitan dengan reka bentuk. So bila kita sebut reka bentuk tu, antara tajuk-tajuk yang kalau you masih ingat untuk kertas apa kaedah pendidikan 1 tu kan, pembentangan berkumpulan, itulah research methodnya ya. Dan research method ni boleh jadi tergolong di bawah umbrella ataupun payung kuantitatif, boleh jadi setengah-setengah research method tergolong di bawah kuantitatif lah. So saya rasa saya tak nak ulang banyak kali benda tu. Saya ingat saya harap semua boleh recall dia punya kategori tu. Kemudian of course kita cerita tentang persampelan, siapakah sampel, siapakah instrumen, apakah instrumen yang digunakan. Kemudian mesti cerita juga tentang bagaimanakah data-data itu dianalisis, dan pelaksanaan juga perlu diterangkanlah. Kalau katalah kajian you buat kuasa eksperimen misalnya kan, so pada minggu yang keberapa, berapa hari, berapa lama kan, and then bagaimana pre and post itu dilaksanakan, things like that lah. So maksudnya perlu kepada penerangan yang agak terperinci lah untuk bahagian metodologi ini, bagi membolehkan setiap apa yang dilaksanakan itu duplicated ataupun diguna pakai oleh penyelidik yang akan datang lah. Okay. So itu antara perkara yang perlu dimasukkan. Kita juga dengan prosedur dalam melaksanakan kajian pengumpulan data. Sometimes ya ada jurnal-jurnal yang sangat thorough, dia sangat menuntutlah untuk kita menceritakan secara details apa yang ada di dalam bahagian metodologi ini, termasuklah prosedur yang kita ambil contohnya kebenaran daripada siapa yang kita perlukan, daripada pihak kementerian ke, daripada pihak sekolah ke, and of course juga melibatkan consent daripada participants kita lah. Tak kira lah responden kita tu bawah umur ataupun di atas umur. Jadi kalau yang berusia 18 tahun ke atas dan sebagainya, tak ada masalah lah, kita boleh terus minta dia tantangan. Tetapi bagi budak-budak ataupun pelajar-pelajar sekolah, konsen perlu diambil ataupun diminta daripada, kebenarannya perlu didapatkan daripada ibu bapa lah. So those are the things yang saya rasa ini orang kata generic, general information yang saudari perlu senaraikan dan tulis juga, walaupun mungkin penerangan yang panjang lebar yang kita bincangkan tentang penulisan ni berpaksikan kepada penulisan artikel kan, tapi saya harap apa yang kita dapat untuk kelas PA2 ni juga akan dapat membantulah you all semua untuk menulis kertas projek 1 dan 2 nanti, bab 1 hingga bab 5. So jangan asingkan kemahiran yang diperolehi ini, sebaliknya diintegrasikanlah dengan tugasan-tugasan yang lain. Dan macam saya katakan juga semalam, cantik kalau you all boleh dapatkan satu jadual lah yang merangkumi keseluruhan apa itu research objectives ataupun research questions, apa dia instrumen yang digunakan dan siapakah respon yang terlibat, serta bagaimanakah data bagi setiap fasa itu dianalisis. Dan jadual ni sangat tepat dan sangat sesuai sekiranya anda semua melibatkan kajian dan anda semua melibatkan fasa-fasa yang berbeza kan. Contohnya macam kata semalam buat DDR kan, ada fasa-fasa melibatkan responden yang berbeza, melibatkan instrumen yang berbeza. Jadi cantik kalau diletakkan ataupun diringkaskan dalam satu jadual. Okey, berbalik kepada tugasan Emilda tadi. Okey, so kajian adalah kajian tinjauan, reka bentuk kajian kuantitatif. So quantitative is not actually reka bentuk ya Emilda. Quantitative is actually a paradigma dalam pelaksanaan kajian lah. Okay, and of course bila kita cerita tentang kajian tinjauan, memanglah dia duduk di bawah payung kajian secara kuantitatif. Sebab apa? Dia melibatkan data-data kuanti lah kan, data-data numerikal yang boleh kita kuantifikan dia lah, sama ada dalam bentuk peratusan, mean, sisihan piawai dan sebagainya. Alright, so reka bentuk adalah kajian ini menggunakan kajian tinjauan, right? And then bentuk deskriptif, mengenal pasti, mengkaji secara empirikal dan sistematik berkenaan dengan tahap penggunaan, tahap kemahiran serta sikap murid terhadap penggunaan Web 2.0 dalam metodologi sejarah. So bagi saya, kalau saya tengok penulisan macam ni, kalau ditanya macam mana penulisan ni boleh di-improve, macam mana boleh ditambah baik, saranan saya untuk bahagian ini, Imelda ataupun semualah
Jangan masuk terus kepada objektif ni. Kita cerita dulu tentang reka bentuk. Kenapa reka bentuk kajian tinjauan itu dipilih? Itu sepatutnya yang perlu ditonjolkan. So kena cite daripada buku-buku research method lah. Kan kajian tinjauan ni memberikan kelebihan dari sudut apa? Kita boleh dia cepat, jimat masa. Tapi yang lebih penting ialah kita dapat mengumpul maklumat daripada responden yang lebih ramai kan, tanpa kita perlu hadir ataupun bersemuka dengan responden tersebut. So ambillah citation daripada mana kan. Dan baru masuk kepada sampel kajian. Siapakah? So kajian ini melibatkan berapa orang pelajar? Ada tak kat sini? Okey, sampel kajian melibatkan 285 orang murid sekolah menengah tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang dipilih Sarawak untuk menjawab soalan Google Form. Okey. So soalan saya, macam manakah pemilihan Sarawak itu dibuat? Di sekolah mana ni Melda? Adakah dia daripada satu sekolah yang sama? Saya buat daripada satu sekolah yang sama. Ada nyatakan tak? Ada nyatakan tak daripada satu sekolah? Oh, dalam ni saya tak nyatakan lagi. Okey, nanti saya masukkan. Jadi as long as mereka ini pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, maka mereka ada probability untuk dipilih ke? Tingkatan 1 dan tingkatan ya betul. Okey. Sebab saya nak tengok untuk menengah rendah. Kenapa 285? Sebab kalau ikut dalam yang saya pilih 285 ni, saya ambil jumlah keseluruhan pelajar adalah keseluruhan pelajar kat mana? Dekat sekolah? Dekat sekolah tingkatan tersebut. 1 dan 2? Keseluruhan tingkatan 1 dan 2? 1138 orang. Tingkatan 1 dan 2 sahaja? 1000 lebih? Betul. Sebab sekolah saya sekolah menengah kebangsaan Katolik. Dia sekolah jenis sekolah saya 3000 lebih. Tingkatan 1 ada berapa kelas tu? 14 kelas. Memang besarlah sekolah you ni. Okay, alright. So maknanya you buat pengiraan size sampel kan? Di mana diterangkan Melda? Di mana diterangkan you dapat 285? Saya tak masuk dalam tu, tapi dalam saya punya ni nanti saya masukkan. Kena masuk pengiraan berdasarkan Craig Morgan. Kemudian kalau ikut Craig Morgan berapa? Adakah ngam-ngam 285 ataupun you dah ambil lebih sikit? Lebih sikit. Okey, nyatakan juga. Kenapa you ambil lebih sikit? Bagi memastikan pulangan itu tidak kurang daripada jumlah minimum dan untuk mengelakkan ralat persempelan. Okey, ralat persempelan maksudnya bila sampel kita tu lebih sedikit daripada jumlah yang minimum, maka dia berlaku ralat lah. Bila berlaku ralat, kita tak boleh dah nak generalisasikan dapatan itu kepada populasi. Alright. So persempelan, instrumen kajian. So baru masuklah. Kajian ini menggunakan apa? Adakah soal selidik semata-mata? Saya gunakan soal selidik. So nyatakan kajian ini menggunakan satu set soal selidik untuk pengumpulan data dan nyatakan soal selidik ini mempunyai berapa bahagian. Bahagian A, bahagian B sehinggalah bahagian D. Kemudian selepas itu you kena ceritakan data-data soal selidik ini dianalisis bagi mengenal pasti tahap pengetahuan dan sebagainya, dan statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis. Statistik analisis ni apa di antara contoh dia? Nilai min, sisihan piawai. So nyatakanlah. Masuk sedikit kat sini. Jangan risau sekiranya you memberi lebih. Tapi risaulah sekiranya anda tidak memberi apa yang sepatutnya. Benda tu dah ada kan? Benda dah ada kan? So masukkan je. Tak ada masalah. Learn how to give something which is comprehensive. Jadi kalau macam you hantar pada jurnal kan, bila penulisan tu sara, menyeluruh, tak ada sebab untuk ditolak. Jadi biasanya novice researchers ni hantar memang terus dapat rejection. Sebab apa? Editor baca pun dia tengok macam apa ni kan, banyak benda lompang sana lompang sini. So bila itu berlaku, tentulah dia sama ada dia reject ataupun dia minta kita untuk buat penambahbaikan. So kita tak nak apa perkara macam tu, right?
PA saya tak angkat tu ni. Sekejap. Bising pula. Okay. Okay. Selepas analisis, boleh terangkan juga bila kajian dilaksanakan dan sebagainya lah. Apa di antara prosedur yang terlibat. Okay. So saya rasa overall ada di situ. Cuma tinggal lagi macam mana untuk ditambah baik sedikit lah, Melda. Okay, boleh. Terima kasih. Right. Okay, sama. Next. Kejap Okay, alright. Siapa lagi nak saya tengokkan dia punya literature review? Silakan. Anyone? Literature review pula, metodologi. Siapa yang dah rasa-rasa dia dah tulis lengkap metodologi dan bersedia untuk saya bagi pandangan? Silakan. Ada tak ada? Kalau tak ada, saya terus pada dapatan lah. Saya boleh ke doktor? Siapa tu? Zubaidah. Zubaidah. Okey, boleh. Alright. Metodologi. Metodologi. Kejap. Okey, right. Metodologi, okey, kajian tindakan melalui pendekatan kualitatif. Okey, macam ni, Siti, tak payah cerita dulu tentang kualitatif ni. Kajian tindakan saja. Reka bentuk ini, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan. So, mungkin dapatkan sedikit definisi kajian tindakan serta apa dia kekuatan, apa dia benefit daripada kajian tindakan, ambil daripada citation tau, daripada buku research method. So dia akan kata menyokonglah kenapa penyelidik memilih kajian tindakan ini dari segi benefits dia. Right? And then dan boleh nyatakan juga kajian ini menggunakan oleh kerana kajian tindakan ini ataupun kajian ini sebenarnya bertujuan untuk improve practice kan? Sebab kajian tindakan ni tentang kita nak mengubah ataupun menambah baik praktis kita, betul tak? Jadi boleh kita tambah jugalah kat sini sebagai satu rasional kepada kenapa kita menggunakan kajian tindakan di dalam kajian itu. Okay, so kualitatif mungkin tak perlu kat sini sebab bila Siti cerita tentang instrumen, kita tahu bahawa kajian ini, kajian tindakan menggunakan instrumen yang melibatkan kajian-kajian secara kualitatif. Okay. Okay. So persamplan persamplan tidak rawak menggunakan teknik persamplan bertujuan. Okey, apa maksud persamplan bertujuan dan juga sitasi dia? Dan memilih 30 orang responden. Kenapa 30 orang Steve? Ada rasional? Kelas yang ambil tu 30 orang je. Okey, so nyatakanlah maksudnya persamplan secara bertujuan ini mula-mula sekali Siti kena beritahu apa dia ciri-ciri pelajar sehingga mereka dipilih. Mereka ni adalah pelajar yang ambil ASK lah kan? Apa tu ASK ke? Kan? So ciri-ciri adakah satu kelas saja yang ambil ASK? Tak kan? Satu kelas saja. Okey. So maksudnya kena cirilah, kena mencirikan Maknanya kajian ini melibatkan satu kelas kerana di sekolah ni hanya ada satu kelas pelajar-pelajar yang mengambil kursus ASK dan bilangan pelajar seramai 30 orang. Dan boleh cite juga maksudnya di dalam kajian tindakan di mana persamplan bertujuan diguna pakai maka tidak ada satu bilangan ataupun set sampel yang khusus
yang perlu penyelidik kemukakan ataupun dapatkan. Oleh itu, penyelidik memilih ataupun menggunakan pakai ke semua pelajar di dalam kelas yang mengambil kursus ASK itu untuk tujuan kajian ini. Nyatakan macam tu. No harm kita explain sebab we are just trying to be transparent. Kita nyatakan secara transparent. So, kalaulah paper ni kan, silap-silap boleh hantar kan, boleh hantar dekat publication, untuk publication, editor akan gembira tau kalau kita, maknanya tanpa perlu dia minta, kita dah bagi. Jadi ni bukan untuk Siti saja, untuk semua penyelidik yang ada bersama saya pada hari ini. Pastikan whatever information that you have, masukkan dia di dalam metodologi. Maksudnya berkaitan dengan metodologi lah kan. Okay, so nyatakan ciri-ciri dia. So Siti akan pilih 30 orang responden, tingkatan 3 mengambil mata pelajaran ASK. Okey. Okay, ni tak apalah, boleh explain lah nanti. Okey, dari segi persampalan kita masuk pada instrumen kajian. Kajian ini akan menggunakan pakai beberapa instrumen lah ataupun alat untuk pengutipan data. Yang pertama menggunakan termobual secara berstruktur. Okey. Termobual secara berstruktur ini dipilih kerana apa dia? Ambil kekuatan tu. Kenapa pilih termobual berstruktur? Kan? Kenapa tidak guna semi berstruktur? Siti? Ya. Kenapa tak guna semi berstruktur? Separa berstruktur. Yang ni? Betul lah separa. Sorry. Itulah separa berstruktur. Maknanya dia lebih fleksibel kan, kerana separa berstruktur ni walaupun kita ada soalan yang telah kita senaraikan, tetapi kita masih sebagai penyelidik masih ada ruang untuk probing, maknanya untuk menambahlah soalan-soalan probing sekiranya diperlukan. So itu kekuatan kita memilih termobual secara separa berstruktur, dan ada citation dia, ada rujukan dia. So bila you tulis macam tu kan, orang yang baca ni akan nampak, bagus, dia ni memang tahu apa yang dia buat dan dia membuat rujukan yang lengkap. Maksudnya bukan hanya sekadar bercakap. So remember ya kelas, we are talking about academic writing kan. So akademik ni adalah sesuatu yang berasaskan kepada empirical. Sesuatu yang bernas, sesuatu yang ada tunjang dia. Jadi sebab tu setiap apa statement yang kita buat, setiap apa justifikasi ataupun backup yang kita masukkan, perlulah ada dia punya citation ataupun reference yang boleh kita rujuk. Right? Okay, so instrumen secara berstruktur, analisis dokumen. Analisis dokumen ni analisis apa? Pelajar tu dia ada buat jawab soalan. Okay. Jadi saya analisis dia orang punya pelaporan tu. Kenapa tak explain kat sini? Tak boleh pula. Nanti explain lah. Tambah apa yang dimaksudkan. Sebab kita faham analisis dokumen, tapi dalam konteks kajian ini, dokumen apa yang dikaji kan? Dokumen apa yang dianalisis, maka perlu diterangkan. Okey. Lepas tu, okey. Ada senarai semak dan juga rubrik penilaian. Okey. Okey, penganalisisan data. Dalam ingat bila tadi ada termobual, ada analisis dokumen. Maknanya ada dua sumber kan? So dalam analisis, penyelidik juga kena explain kepada bagaimana dia menganalisis data bagi kedua-dua sumber tu lah. So kalau macam yang ni, untuk termobual, untuk data termobual, penyelidik akan menganalisis data menggunakan kaedah analisis bertema ataupun analisis. Manakala bagi analisis dokumen akan menggunakan senarai semak. Okey. Lokasi dan tempoh kajian tindakan 2 kitaran dilaksanakan di SMK Padang Sarjana. Tempoh kajian 2 bulan mulai September dan November. Dan mungkin maklumkan juga bila buat ni berapa kali seminggu? Memanglah 2 bulan kan? Berapa kali seminggu? Adakah setiap waktu period untuk SK setiap minggu ke macam mana? Yang ni saya kan? pilih 2 kali seminggu. Explain lah macam tu. Tulis macam tu. Dekat Pahang Siti? Bukan awak kat Melaka ke Siti? Tak, saya faham. Saya tersilap ingat lah. Okay, kemudian prosedur melaksanakan kajian.
Prosedur menggunakan model ADI untuk membangunkan modul dan menilai keberkesanan modul. So prosedur melaksanakan kajian ni bukan pelaksanaan kajian ya, prosedur pembangunan modul saya rasa. Prosedur pembangunan modul. Ya, prosedur pembangunan modul. Alright. So saya rasa okey kot. Siti? Right. Jadual ringkasan tu je tadi tak berapa. Ya betul, boleh tambah sebab ada apa tu instrumen dengan dua instrumen, right? Dan juga analisis yang berbeza lah. Okay, very good. Seterusnya, Doktor saya punya boleh. Nur Atika. Siapakah yang cakap itu? Oh, Nur Atika. Okay. Nur Atika. KKQ. QA. Tak ada H. NU. Sorry. Okay. Okay, Tika. Let's look at your methodology section. Okay. Ni apa ni? Tak tulis lagi ke? Apa ke? Dah. Semua tak yang... tulis. Okay, so saya boleh abaikan atas. Antara aspek dibincang termasuk reka bentuk kajian, sampel, instrumen, tata cara reka bentuk kajian ditentukan tujuan. Okey, kajian. Ini tajuk pasal apa? Analisis corak pembelajaran kendiri bagi MOOC khusus. Okey. Siapa supervisor ni, Tika? Dr. Helmi. Oh. Okey, baiklah. Reka bentuk kajian ditentukan oleh tujuan kajian. Ni semua saya rasa perlu ada sedikit citation lah. Ya, ada sedikit citation sebab saya rasa ini pun mesti awak ambil daripada buku-buku research method kan. Menggunakan jenis kualitatif dengan mengumpulkan maklumat dan penerokaan bagi menjawab soalan kajian. Strategi kajian ini adalah bukan strategi dia reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah kajian kes. Kenapa kajian kes instrumental? Kat mana ada citation ni? Saya tengok dekat Google. Google. Sebab kajian kes. Takkan nak tulis Google? Oh tak, nanti saya cari. So cari yang muktabar. Kajian kes sebab tak pernah saya jumpa kajian kes instrumental ni. Mungkin ada yang saya terlepas pandang kan. Sebab setahu saya kajian kes ni sama ada di embedded ke single case study ke dan sebagainya lah. Sebab tu ada citation dan kalau boleh, kalau ini adalah satu istilah bagi reka bentuk yang khusus, Tika, kena explain sikit lah apa maksud kajian kes instrumental ni. Ya, dia kena serve kepada pembaca-pembaca yang macam saya lah yang saya tak familiar dengan instrumental case study. And then teknik kajian adalah kombinasi, ni bukan teknik kajian, teknik pengumpulan data. Okay, this is actually teknik pengumpulan data ataupun instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah membuat secara terbuka dan juga analisis dokumen. Apa objektif nak tengok ni? Menganalisis corak. Analisis corak guna data apa? Mesti tengok API kan? Tak, saya buat guna ikut pembelajaran diorang khusus tu. Dekat learning analytic dia ke? Saya analisis semua diorang punya tindak respon pelajar untuk dokumen. Lepas tu saya buat temu bual untuk 4 orang sebelum COVID dengan semasa COVID. Itu je. Okey. Okey, persampelan. Okey, apa teknik persampelan yang digunakan? Bertujuan, teknik persampelan. Bertujuan, okey. Sampel-sampel yang dipilih, sampel sajalah. Sampel dipilih oleh pelajar yang aktif menjalani. $464 ke responden? Sebab ini sejak 4 tahun yang lepas. Maksudnya saya analisis semua sekali. Dia punya aktiviti dia, dokumen dia. Aktiviti, ya betul. Seterusnya, memilih 2 orang pelajar yang telah menyelesaikan khusus. 2 pelajar. Yang ni 464. Kenapa yang ni 2 dengan 2 je?
Sebenarnya saya ingatkan kualitatif, kuantitatif. Lepas tu saya kaji-kaji balik masa dia lebih kepada kajian kes. So saya sebenarnya 4 orang tu untuk data sokongan je, macam sebelum ni pernah bincang kan waktu kelas sebelum ni untuk jadikan data sokongan. Tapi rasa macam tak sesuai bila saya buat analisis dokumen bukan soal selidik. So saya confused. Tak apa, at least kena justify lah kenapa 2 orang. Untuk mengatakan apa dia citation mengatakan 2 orang itu cukup. Senang je tu. Nyatakanlah pemilihan tu secara secara kata bertujuan, kemudian walaupun melibatkan jumlah yang kecil tetapi pengumpulan data itu dilakukan secara berkala. Mungkin maknanya tak boleh sekali je lah interview. Kan untuk mendapatkan the saturation of data, untuk memastikan data-data itu tepu, maka dengan 2 orang yang pelajar untuk yang sebelum pandemik, 2 orang yang selepas tu pun sudah memadai dengan syarat penyelidik membuat pemilihan dan juga bertanya soalan-soalan yang mendalam lah, dan mungkin melalui beberapa fasa yang akhirnya bila ditanya memang itulah jawapan dia, dan that's what we call as the saturation of data. Okay, tapi ada citation lah. Atika kena carilah apa dia citation yang menyokong kepada apa tu setiap proses ataupun decision making yang you buat di dalam bahagian ini. Okay. Okay, 2 instrumen. Okay, analisis dokumen menggunakan kaedah kepustakaan. Macam mana tu? Kita cakap tentang analisis kan? So macam mana? Yang tu saya ingat yang literature review punya ayat-ayat tu. So tadi bukan analisis dokumen kata tengok pada dokumen pelajar. Tu rekod saya dah analisis. Itu yang kat bawah lagi dia punya cara dia kat bawah, yang tu untuk yang kita search untuk literature review. Okay. So tak payah nak letak. Okay. Tak apa. Dalam kajian ini. Ini dah dikatakan dokumennya. Dokumen termasuk dalam rekod pembelajaran daripada kursus reka bentuk pembelajaran teradun, kajian-kajian lepas dan laporan terkini. Dokumen kajian dia boleh, ini saya tak faham ni. Dokumen ni kenapa pula daripada literature review? Itu saya saya tak mention untuk literature review. Saya just masukkan dekat instrumen, cara instrumen. Kita tak perlu. Tak perlu saya sebab instrumen yang digunakan adalah untuk dokumen analisis kan. Yang ni untuk literature review. Two different things lah. So boleh keluarkan bahagian ni. Okay, temu bual 4 orang pelajar. Semi berstruktur. Yang ni ada pula lagi ni. Abscoho siapa semua tu? Ada silap yang sama tadi. Keluarkan Okey. Okey, mungkin tambah sedikitlah dari segi prosedur dia macam mana dapatkan persetujuan kan? Dapatkan konsen untuk masuk ke MOOC dan sebagainya. Tapi bagi pendapat doktor yang ni sesuai untuk kajian kes kan? Sebab saya pun tak sure. Kalau doktor tengok saya punya dapatan kajian, kiranya saya collect tindak balas respon pelajar je. Lepas tu saya analisis daripada situ. Saya kena tengok objektif dulu. Menganalisis corak pembelajaran pelajar dalam kursus reka bentuk. Kita nak tengok corak pembelajaran. Ini data daripada dokumen mereka. Rekod pembelajaran. Yang menggunakan rubrik Senarai semak corak pembelajaran ni. Senarai semak ke apa? Saya ada satu tu je. Dokumen yang saya nak, yang saya collect, yang saya analisis. Sama ada diorang bagi tindak balas, respon
bergambar raja, ada teks ataupun lain-lain lah, ataupun tak ada apa-apa. Itu je. Adakah itu corak pembelajaran? Apa definisi operasi corak pembelajaran dalam bab 1? Dia gaya pembelajaran, kaedah pembelajaran diorang. Gaya pembelajaran yang visual, audio apa semua tu. Adakah itu benda yang sama yang dikaji dalam ni? Sebab saya tengok macam respon, itu, sekadar respon, adakah kita boleh kata itu gaya pembelajaran? Kan? Respon tu. Tapi tak apa. Boleh bincang dengan supervisor. Mungkin boleh tengok istilah-istilah mana yang sesuai lah. Tak apa dah apa yang dah ada ni kan. Data pun dah ada kan. Cuma kena pasti penggunaan istilah ni. Takut dia macam keliru kan. Sebab mungkin ada satu istilah yang dah well established. Bila dia sebut istilah itu, jadi kita pun nampak macam, oh okey, kita dah faham. Tapi rupanya mungkin penyelidik memasukkan konteks yang berbeza. Jadi kena pastilah. Adakah yang dimaksudkan dengan apa yang Atika dah kaji itu berkaitan dengan corak pembelajaran ke ataupun response pattern? Saya tak pastilah. Itu Okey, boleh Atika? Okey. Alright, okey. Thank you. Yeah. Okey kelas, dah kompat. Kita tengok pada findings pula boleh ke? Boleh Doktor. Okey, siapa yang dah ada findings? Yang nak saya tengok, silakan. Give me your name. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, settle lah. Saya Dr. Okay. Farhana. Okay, kita tengok findings Farhana. Nanti sekejap saya nak ingat balik. Kesan kaedah terhadap yang ni, tadi kita dah bincang tadi kan? So, ada tak perubahan yang you nak buat kat sini ni, Farhana? Dalam objektif, ada tak perubahan? tak ada. Okey, dapatan. So, dapatan ni dah susun ikut persoalan kajian dia kan? Ya, Doktor. Okey. Saya besarkan sikit. Demografi responden. Okey, lelaki perempuan 16-16. 13-19. Okey. Ada pula Arab satu ya. Kajian ini melibatkan selama 64 orang responden. Okey, daripada raja ini dapat disembang. Okey. Apakah terdapat perbezaan signifikan terhadap pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan? Okey. So H0 tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan. Okey. So you buat T. Okey. Skor min yang bolehi ialah okey. Okay, very good. Straight to the point. Apakah terdapat perbezaan signifikan terhadap pencapaian murid bagi perawatan? Pun sama. So kelas, for your information, contoh macam Farhana ni dia buat kajian ataupun statistical, inferential statistics kan, which is t-test, right? So kat mana deskriptif dia kelas? Kan saya nyatakan tadi, sebelum you all present data-data secara inferential,
you kena describe dulu secara deskriptif kan. So kat mana sebenarnya nilai deskriptif yang ada? Nilai min. Nilai min lah ya, nilai min bagi kedua-dua kumpulan ataupun kedua-dua set data Okey, contoh macam ni analisis skor min ujian pra 7.75. So this is deskriptif lah. Manakala bagi untuk pasca nilai dia ada nilai min yang sini 12.40 kan. So maknanya memang kita kena ceritakan dulu nilai min. This is what we call as a descriptive analysis, khususnya kalau kita combinekan dia dalam satu analisis lah ataupun satu presentation kan. Berbeza kalau kita yang semalam saya tunjukkan, saya buat deskriptif bagi apa? Bagi setiap item yang ada di dalam construct kan. Ya, itu juga adalah deskriptif ya, sebelum kita masuk kepada korelasi dan sebagainya lah. So saya rasa you gunakan kaedah yang sama kan Fana? Ya, doktor. Signifikan. So saya rasa tak ada isu lah sebab you dah follow dah dia punya cara penulisan dan juga cara report tu. I think this is good. Okay, well done. Okay, terima kasih doktor. Okay. Lagi silakan. Petang-petang ni saya pun rasa lain je kalau you all senyap-senyap ni. Minum kopi dulu. Ada siapa-siapa? You all ni bersama dengan saya ke tidak ni? Ke dah sampai ke mana dah ni? Ada. Kenapa? Motivasi semakin merudum masuk ke dalam gua ke? Ataupun mood dah melayang sampai ke laut dalam? Apa yang bermain di fikiran you all? Cuba share sikit dengan saya. Kelas. Tak ada Okey, kalau tak ada saya rasa saya pun tak ada apa dah lah nak bagi. Sebab tak ada juga yang nak minta untuk saya bagi feedback. Okey, kalau macam tu saya cuma berharaplah apa yang telah kita lalui untuk sekurang-kurangnya 1 hari setengah kan, sebab semalam petang kita tak ada. Jadi saya harap feedback yang saya bagi tu sekurang-kurangnya boleh memandulah you all untuk menghasilkan satu artikel untuk khusus PA2 ni. Sebab khusus ni very straightforward ya, dia tidak ada tugasan lain selain daripada untuk menghasilkan satu paper at the end of the semester, itu saja. So saya rasa keseluruhan mungkin saya faham, mungkin ada yang tak habis analisis lagi kan, mungkin nak tulis perbincangan pun tak sure dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya saya dah pun cover lah daripada yang pertama tajuk tentang tentang abstract sehinggalah kepada findings. Cuma perbincangan itu saya rasa straightforward saja. Di mana bila kita cakap tentang perbincangan, bila kita discuss dapatan kita sebenarnya perlu mengaitkan dia dengan dapatan-dapatan lepas lah, ya, kajian-kajian lepas, apa dia dapatan yang telah diperolehi dan combine atau bandingkan dengan dapatan kita. Ya, kalau dapatan kita sama dengan dapatan lepas, maksudnya kita boleh kata apa dia? Kajian ataupun dapatan kajian ini menyokong ataupun selari dengan dapatan siapa-siapa yang kita cite. Tapi kalau sekiranya kelas, you punya dapatan tu tiba-tiba berbeza kan? Ada yang macam tadi signifikan kan? Ada maknanya hipotesis pertama tu ditolak sebab ada perbezaan signifikan. Sedangkan dalam literature lepas yang you cite semasa bahagian literature tu, dia kata tidak ada perbezaan yang signifikan. Jadi your role sebagai penyelidik di dalam bahagian perbincangan, sama ada dalam bab 5 untuk tesis ataupun di dalam penulisan bahagian perbincangan untuk artikel, apa yang saudari perlu buat ialah explain kenapa agaknya you punya dapatan itu berbeza dengan dapatan yang lepas. Saya dah sebut semalam kan?
Dan ini tak perlu pada citation, tak perlu pada reference. Kerana ini adalah perlu datang daripada pandangan dan juga refleksi penyelidik itu sendiri. Mungkin you sendiri boleh bayangkan ataupun boleh fikirkan sebab apa you punya dapatan tu tak sama, dari segi konteks ke, responden ke, latar belakang dia, umur kan, jantina, in fact mungkin negara itu sendiri boleh mempengaruhi perbezaan dapatan. Jadi jangan risau sekiranya kajian lepas signifikan, tiba-tiba you punya kajian tidak signifikan. Janganlah kata Allah maghfir dah saya sebab saya tak signifikan. Signifikan ataupun tidak bermaksud signifikan itu kajian you lulus. Tidak signifikan maksud dia kajian gagal. Faham konsep signifikan, iaitu di mana bila kita sebut signifikan, nilai P adalah less than 0.05. Bermakna bila less than 0.05, dia adalah satu sama ada perbezaan ke hubungan tu dah signifikan. Bila signifikan bermakna boleh untuk kita inferkan kepada keseluruhan populasi. Tapi kalau tidak signifikan, tidak boleh digeneralisasikan, itu saja. Tetapi jangan risaulah kalau tak signifikan, bukan fail. Maksudnya there is the truth lah kan. Sebab bila kita buat kajian, kita mencari kebenaran, betul? Kita mencari jawapan yang tepat kepada persoalan kajian kita. So kalaulah ditakdirkan data kita itu tidak signifikan, itulah kebenarannya bagi kita punya responden. Jadi kita jangan gelabah. Janganlah berkata, alamak, matilah saya tak signifikan macam mana ni. Tidak kerana whatever yang datang, whatever findings, that is the findings. That is the truth tentang konteks kajian kita. Jadi apa yang menjadi peranan kepada penyelidik ialah you need to stand up with your findings and then explain dan defend sebab apa dapatan you macam ni walaupun orang lain jumpa macam tu. Nampak tak? Itu sebenarnya peranan kita sebagai penyelidik untuk memberi jawapan kepada satu persoalan ataupun jawapan explanation kepada data-data ataupun findings dalam konteks kajian kita. So bayangkan bila you tulis macam tu kan, orang lain, penyelidik lain bila baca you punya artikel, bila baca you punya thesis, apa yang dia orang dapat? Mesti dia dapat sesuatu, betul tak? Betul. Dia dapat maknanya kalau kita tak ada explanation, dia pun sebab apa berbeza, dia pun tercari-cari jawapan kan. Dan berkemungkinan explanation kita itu sebenarnya boleh membantu untuk dia mencari satu gap yang baharu untuk dia melaksanakan satu kajian yang dia sendiri yang buat. Nampak tak? Jadi sebab itu proses melaksanakan penyelidikan ni kelas dia macam bertemali tau. Macam kita kan refer pada penyelidik lepas. Betul tak? Lepas tu penyelidik lepas kita pula refer pada kita. Lepas tu datang lagi penyelidik yang kemudian. Jadi dia adalah satu proses yang kita katakan sebagai expanding the knowledge. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah sebenarnya spirits behind any research yang kita laksanakan ialah untuk kita memperkembangkan korpus ilmu yang kita kaji itu. Sebab tu kita tak boleh kata, oh kajian saya tak ada seorang lagi buat. Mustahil dalam dunia ni memang tak ada langsung kan. Mesti ada, cuma mungkin angle dia berbeza, perspektifnya berbeza, penekanan dia berbeza, pemboleh ubah ni mungkin a bit different. Tetapi bila kita ceritakan tentang isu-isu tentang penggunaan teknologi dalam ibadah, contoh, saya bagi contoh kan. Takkanlah tak ada orang kaji kan, cuma perbezaan mungkin dari segi agama mana kan, negara mana, teknologi apa, jenis-jenis teknologinya, kemudian dia tengok apa, keberkesanan ke, dia tengok penerimaan ke, nampak tak? Maknanya di atas satu bidang kajian itu sendiri, banyak perspektif yang boleh kita kaji. Sebab tu satu isu, satu bidang pengajian ataupun bidang kajian itu tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia ataupun seorang penyelidik. Dia mesti orang kata contributed by different researchers. So that's the spirit lah. Alright. Okay, so saya rasa macam dah lemau semua ni kan. Kesian kat you all kan. Dengar saya membebel je. Tapi saya minta maaf lah untuk kali ni memang sifat dia begitu sebab saya nak supaya you all nampak apa tu do's and don'ts. Jadi bagi mereka yang volunteer untuk saya tengok, saya ucapkan terima kasih. Maksudnya memang ada penglibatan lah. So contribution, you are actually contributing to this class as well.
kan, sebab daripada bahan-bahan yang telah kita bincangkan tu tadi, saya rasa insya-Allah dapat memberi manfaat kepada penyelidik-penyelidik yang lain. So saya rasa tak guna juga untuk saya cakap panjang sebab saya tengok mood pun dah semakin menurun kan. So baik, saya rasa lebih baik untuk saya lepaskan saudari. Rehatkan boleh rehatkan minda seketika sebab esok ada kelas lagi kan. Cuma kena janji dengan saya, siapkan penulisan itu. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tak saya minta supaya tanya dekat grup ni, sebab sometimes kalau tanya individu ni saya tak terjawab. Ada yang sampai dah 2-3 minggu saya tak terjawab. Memang saya sangat-sangat busy. Kalau dekat grup at least saya boleh jawab dan akhirnya dia akan bagi manfaat kepada rakan-rakan lain lah. So saya tak perlu ulang banyak perkara kan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Cuma Siti, bila dengan Pizza, bila supervision? Yang lain pun? Esok Esok kita reschedule boleh tak? Kita buat malam ke boleh tak? Sebabnya esok pagi saya ada meeting senat. Petang saya meeting dengan JSB. Dah masuk dalam jadual saya ni. Kita reschedule nanti kita cari satu masa lah sebab saya pun nak spend lebih kepada penulisan lah. Boleh juga tengok pada PA2 ni. Boleh Okay. Alright, so saya ucapkan terima kasih pada semua untuk kehadiran kali ni. Saya rasa kita dah tak jumpa lagi dah kan. Untuk pelajar-pelajar sumber saya rasa memang that's it. Tak ada dah habis dah. Saya dah tak mengajar lagi ni dan you all pun dah berada pada semester yang terakhir kan. Jadi saya harap dapat berjumpa pada tahun depan lah. Di pentas convocation insya-Allah ya, pentas convocation, dan jangan lupa kita boleh datang fakulti macam pelajar-pelajar grup sebelum ni. Habis convocation dia datang beramai-ramai dekat fakulti untuk bergambar beramai-ramai. So adalah bersama-sama dengan saya tapi tak semua the whole batch tu lah. Tapi majoriti datang cari saya di fakulti dan boleh ambil gambar sebab kita pun tak pernah jumpa face to face kan. Jadi saya rasa insya-Allah untuk convocation ada peluang lah untuk kita berjumpa secara bersemuka lah. Dan bagi pelajar-pelajar untuk program sejarah, saya juga ucap terima kasih atas komitmen saudari semua. Saya ucapkan all the best to you. So saya harap dapat membantulah sedikit sebanyak untuk PA2 ni dan harapnya khususnya tentang tugasan untuk kertas projek 1-2 pun dapat dilaksanakan dengan sebaiknya lah. Jangan apply for TL sebab dia akan merugikan kan. Buat je yang terbaik macam tu. Okay, so anyway tak apa, kita masih ada grup. Kalau ada soalan dan sebagainya boleh contact saya di situlah. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Mungkin kita boleh bergambar kenangan lah bersama-sama sebagai kelas yang terakhir kan. Muka pun dah lain macam dah ni. Boleh. Doktor, boleh share video tak? Sebab semalam saya tak masuk, so saya tak tahu apa yang